Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton dan subscriber. Apa khabar? Aku harap korang semua sihat. Salam sejahtera dan selamat menyambut Aidil Adha pada lusa, pada hari Jumaat. Jadi masih ramai lagi yang belum menerima bantuan sara hidup atau yang dahulunya dipanggil Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Aku tahu mana yang dah dapat bantuan tu, korang memang sangat seronok, korang ada duit poket untuk sambut Aidil Adha ni, ada extra money. Dan bagi yang belum tu, tertunggu-tunggu. Tapi korang kena ingat, korang sedar tak siapa yang memulakan idea mencetuskan idea pemberian tunai kepada rakyat ni? Tak lain dan tak bukan ialah Datuk Seri Najib Tun Razak. Dialah seorang insan yang memperkenalkan BRIM pada ketika tu. Dan BRIM ni adalah satu inisiatif kerajaan membantu rakyat dengan memberi bantuan tunai, dan berlarutan sehinggalah sekarang ni ditukar nama kepada Bantuan Sara Hidup Rakyat. So poinnya mudah je apa yang aku nak sampaikan pada kali ni, iaitu sekarang ni beliau tengah bergelut dengan hukuman mahkamah tinggi yang dah dijatuhkan kepada beliau selama 12 tahun dan denda 210 juta dan dia telah pun diikat jamin dengan jumlah 1 juta ringgit pada hari ni. Okey, itu apa yang berlaku. Jadi aku nak tahu apa yang korang rasa. Adakah korang rasa gembira beliau telah ditahan dan bakal masuk penjara? Tapi apa isi hati korang? Adakah korang rasa gembira? Adakah korang rasa sedih? Dan adakah korang rasa ralatlah seorang pemimpin dijatuhkan hukuman yang sebegitu? Apa yang aku cakap ni tak ada bias pada mana-mana belah pihak, belah sini ataupun belah sana. Tapi aku cakap berdasarkan fakta. Fakta apa? Fakta bahawa seburuk-buruk orang tu ada kebaikan dia, dan sebaik-baik orang tu ada keburukan dia. Macam itulah juga dengan pemimpin kita, sedangkan diri kita pun macam tu, pemimpin kita pun sama. Seburuk-buruk Datuk Seri Najib Tun Razak ni ada kebaikan dia, dia dekat dengan rakyat, dekat di hati rakyat. Dan pemimpin yang lain pun ada kelebihan masing-masing. So apa yang aku nak cakap ni, di antara Perdana Menteri keempat dengan Perdana Menteri keenam ni, masing-masing ada kebaikan dan kekurangan masing-masing. Okay, kita mulakan dengan PM yang keempat dulu. Aku tak menafikan yang PM keempat dulu bagus, sangat bagus. Beliau memajukan negara, memajukan ekonomi negara. Adanya bangunan KLCC, adanya Putrajaya, adanya Sepang International Circuit, adanya Sukan Commonwealth, dan ada macam-macam lagi, Menara Kuala Lumpur. Semasa pemerintahan beliau, dia telah berjaya memajukan negara kita ni, ekonomi negara kita naik. Tapi ada tapi, beliau lebih tumpu kepada memajukan negara, upkan ekonomi negara. Tetapi banyak golongan-golongan warga-warga kampung, warga luar bandar yang agak terpinggir dengan bantuan. Jadi tumpuan beliau pada masa tu ialah memajukan negara. So, negara naik, aku tak nafikan, kita pun boleh nampak negara kita maju semasa pemerintahan PM yang keempat. Tetapi banyak yang terpinggir, orang susah ni, orang susah yang terpinggir ni, yang mana memerlukan bantuan. Bantuan yang paling terbaik untuk membantu rakyat sebenarnya ialah bantuan wang tunai. Dengan wang tunai itulah rakyat boleh hidup, rakyat boleh survive, dan rakyat boleh buat macam-macam benda. Aku tak nafikan PM keempat bagus, sangat bagus. Aku respect, hormat dia sampai sekarang. Manakala PM ke-8 pula, dia ada kelebihan dia juga, dan ada kekurangan dia.
Ya, kekurangan dia dia punya mem lah tu kan, mem lah tu. Tapi dia seorang pemimpin yang dekat di hati rakyat, dekat di hati, iaitu rajin turun padang, cukup kampung, mengadakan inisiatif yang pelik-pelik yang mana membantu orang kampung, membantu orang susah, membantu peneroka, macam-macam inisiatif dibagi. Tapi di sebalik pemberian-pemberian tu, dia pun terpalit dengan skandal. Banyak skandal yang baru-baru ni dijatuhkan hukuman tu, ya SRC, belum lagi masuk yang lain-lain. Jadi yang SRC ni pun beliau dah didapati bersalah, dan bakal dipenjarakan. Namun perjuangan dia aku rasa tak berhenti setakat tu. Itu baru mahkamah tinggi, dia ada mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, banyak peringkat dia lagi yang dia akan lalui untuk sekurang-kurangnya meringankan hukuman atau dilepaskan. Jadi aku rasa PM yang ke-6 ni, Datuk Seri Najib takkan mudah berputus asa. Aku yakin dia akan, selagi dia mampu, dia akan berjuang. Dia akan untuk menyelamatkan diri dia daripada masuk ke penjara. Itu dah pasti. So topik aku sebenarnya daripada tadi ialah mengenai PM yang ke-6, Datuk Seri Najib Tun Razak ni. Adakah korang kesian? Adakah korang rasa gembira? Adakah korang rasa sedih, terharu dan sebagainya? Aku nak tahu korang tinggalkan kat ruangan komen apakah yang korang rasa bila korang dapat tahu hukuman terhadap Datuk Seri Najib ni dijatuhkan. Walaupun belum secara termaktubnya masuk penjara lagi, tapi apakah yang korang rasa dengan penghakiman tersebut? Aku nak tahu. Jadi korang tinggalkan komen korang kat bawah. Aku nak baca dan aku akan tengok, aku akan reply, InsyaAllah. Dan satu benda yang aku kagum, aku rasa kagum lah dengan PM yang ke-6 ni, Datuk Seri Najib Tun Razak ni. Kenapa? Dia tahu dia ada buat salah. Ya, semua ada buat salah. Dia tahu dia buat salah dan dia tak nak kesalahan yang dia buat tu ditanggung oleh parti. Dia tak nak parti UMNO ni dapat nama yang buruk. Jadi dia letak jawatan sebagai presiden, kan. Lepas tu melepaskan semua, kecuali ahli parlimen pekan tu dia masih pegang lagi. Dan kes yang dia tanggung ni, dia menempuhnya bersendirian tanpa ada orang-orang kenamaan yang tampil membantu dia. Jadi dia menempuh dengan, aku tengok dia sangat sabar. Perdana Menteri ke-6 ni pelik sikit. Dia tahu dia buat salah tapi dia sabar. Dia sabar dan dia tak mengamuk, tak ada menggalakkan terjadinya tunjuk perasaan, dia lebih tenang menghadapi hukuman. Semasa perbicaraan pun dia tenang, bila hukuman dijatuhkan dan dia pasti bersalah pun dia masih bersabar, bersenyum, muka manis je. So itu satu kelebihan seorang pemimpin yang aku nampak. Aku rasa kalau pemimpin lain yang pernah masuk penjara tu, memang akan ada huru-hara depan mahkamah, akan ada satu tunjuk perasaan, kan, kat luar-luar. Tapi aku tengok PM yang ke-6 ni tak macam tu. Dia ada satu sifat kesabaran dalam diri dia yang luar biasa yang aku nampak. Bila hukuman jatuhkan, kan, dengan penyokong dia penuh dekat depan mahkamah besar kita, mahkamah tinggi di jalan komplek mahkamah Jalan Duta tu. Tapi dia masih tenang. Jadi bila dia tenang, penyokong dia pun tenang. Itulah nilai seorang pemimpin sebenarnya. Bila pemimpin ni tenang, penyokong pun tenang. Tapi kalau pemimpin mencetuskan huru-hara, provokasi lagi, maka penyokong-penyokong ni lah yang akan membuat huru-hara, kan? Betul tak boleh kejap? Jadi aku nak korang tinggalkan komen apakah yang korang rasa
apabila Datuk Seri Najib ni didapati bersalah. Aku teringin sangat nak tahu apa yang korang rasa. Dan bagi anda menerima bantuan sara hidup, bila korang pegang duit tu, korang kena ingat dia. Sebab apa? Dialah pencetus bantuan sara hidup ni. Dulu kita panggil BRIM, Bantuan Rakyat Datuk Malaysia. Dah tukar nama, kerajaan dah bertukar itu jadi Bantuan Sara Hidup Rakyat. Tapi dialah pencetus dia, idea pemberian tunai ni. Dan korang kena ingat, aku ni bekas penjawat awam. Untuk pengetahuan korang, dulu aku pernah bekerja dengan Kementerian Pertahanan. Okay, jadi aku tahu sangatlah kerajaan ni memang takkan mudah nak keluar duit bagi pada civilian, bagi pada orang awam dalam jumlah yang berjuta dan berbilion. Susah. Even kontraktor, pembekal kepada kerajaan pun kadang-kadang dapat bayaran yang lewat lah, kan. Jadi supplier pada kerajaan pun dapat bayaran yang lewat, ada masa-masanya. Dan untuk bagi wang tunai kepada rakyat memanglah sangatlah susah tanpa sebab. Lainlah kalau korang berkhidmat dengan kerajaan, korang akan dapat gaji dan allowance dan sebagainya. Tapi untuk saja-saja bagi bantu orang susah, sangatlah susah. Kecuali lah bantuan-bantuan yang melibatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat, itu korang boleh apply lah kalau korang layak. Macam orang cacat ke, orang hilang upaya ke, asnaf, itu memang korang akan dapat bantuan daripada kerajaan. Tapi selain daripada tu, korang tak akan dapat masa dulu. Jadi kita kena kenang balik, kita kena rewind balik apa yang dah berlaku dulu. Dan aku nak korang tinggalkan komen apa yang korang rasa sekarang ni apabila Datuk Seri Najib dah didapati bersalah. Akhir kata daripada aku nak sampaikan ialah untuk renungan kita bersama lah, bahawa sebaik-baik orang ada jahatnya, dan sejahat-jahat orang ada juga kebaikannya. Jadi tak ada manusia yang tak ada langsung buat salah, tak ada langsung buat silap. Aku rasa PM yang sebelum-sebelum ni pun ada buat salah, cuma tak nampak, cuma kesalahan tu, kesilapan tu pandai ditutup. Tapi malangnya PM yang ke-6 ni, kita tak boleh sangka lah dengan sifat keborosan mem dia. Itu kita tak boleh nak nafi lah, sahih, bukti semua banyak cukup dengan keangkuhannya dan keborosannya telah mengakibatkan suami dia juga sendiri yang bermasalah. Itu je lah yang aku boleh cakap. Tapi dalam diri PM yang ke-6 ni sebenarnya ada satu nilai murni yang aku rasa murni menolong orang susah. Walaupun dia lahir daripada keluarga yang kata orang silver spoon punya boy, kan, tak pernah merasa hidup susah, tapi dia tahu denyut nadi orang bawah-bawah ni. Okay, jadi tinggalkan komen korang. Aku nak tengok apakah yang korang rasa apabila Datuk Seri Najib didapati bersalah. Ni baru satu kes, ada banyak kes lagi yang akan menyusul. Dan setakat kes yang pertama ni, SRC ni, apakah yang korang rasa? Sila tinggalkan komen. Sekian dulu daripada aku. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua. Selamat balik kampung. Drive elok-elok, amalkan penjarakan sosial, pakai pelitup muka, jaga kesihatan diri dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye bye. Komen. Komen. Aku nak tahu tadi punya komen. Bye bye.